Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel AR Reaction dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menunaikan fardu Ramadan, iaitu berpuasa selama sebulan kepada kaum muslimin dan muslimat di Malaysia dan di seluruh dunia amnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin react kepada video terkini daripada Cik Yusri Murtad yang telah diupload pada tarikh 19 April yang lepas. Video ini bertajuk "Ini yang perlu anda tahu, Encik Yus", dalam kurungan Pastor Noah. Okey, tanpa berlengah waktu, mari sama-sama kita dengarkan bagaimana agaknya ucapan ataupun perkongsian Cik Yus Murtad dalam video kali ini. 1, 2, 3. Hai, apa khabar semua? Terlebih dahulu, Shalom dan Assalamualaikum. Kepada yang bukan Islam dan Kristian, Cik Yus ucapkan selamat sejahtera. Okay, untuk rakaman kali ini, Cik Yus nak sharing sedikit sebanyak tentang kenapa Cik Yus tekankan di dalam video-video terlebih dahulu, yang sebelum ni, berkenaan dengan solat 5 waktu. Tapi sebelum Cik Yus sentuh perkara tu, Cik Yus nak sentuh bab ustaz daripada Turki ni lah. Okay, ustaz ni ada mengatakan bahawa orang Islam ni tak menghina. Betul ke ustaz? Tak menghina. Okay, sebab apa? Untuk makluman ustaz, Cik Yus ni pernah terima gambar bogel Jesus di kayu salib. Ustaz nak kata macam mana tu? Okey, sebab ini adalah satu-satu yang amat ekstrim. Gambar bogel, bukan setakat maki hamun saja, tapi sampai gambar bogel Jesus di kayu salib. Cik Yus pernah dapat. Jadi sebahagian umat Islam yang melakukan perkara ni, Cik Yus nak tanya pula lah, apa tindakan pihak-pihak yang berkuasa terhadap mereka ni? Sebahagian umat Islam ni boleh menghina ajaran lain, tetapi apabila orang lain seperti Cik Yus bercakap tentang Islam, dikatakan menghina. Ini tidak adil. Okay? This is not fair. Okay? Dalam masa yang sama, Cik Yus nak mempertikaikanlah satu perkara apabila dikatakan Cik Yus ni menghina, sedangkan isu-isu yang Cik Yus cakap, Cik Yus beri dalil dan menggunakan sebahagian hadis untuk Cik Yus bercakap tentang perkara tu. Apabila Cik Yus menggunakan dalil dan hadis, dikatakan menghina. Jadi, apa masalah di sini? Penghinaan tu bukannya daripada Cik Yus, tapi adalah ajaran Islam itu sendiri. Bila Cik Yus menggunakan dalil, dikatakan menghina. Okay? So, bukan Cik Yus yang salah. Ajaran Islam itu sendiri yang salah. Alright. Cik Yus amat suka satu perkara lah dalam hal ustaz daripada Turki ni lah. Mengajak di Turki ni lah. Macam tu lah. Ustaz Turki ke apa ke, lebih kurang lah. Faham-faham lah siapa orang tu. Sebelum ni Cik Yus boleh nampak lah ada riak, okay? Ada kemegahan pada dia. Senyuman ego tu ada pada dia apabila dia cuba react pada video Cik Yus sebelum ni. Sebab yalah, mungkin dia tak pandang Cik Yus kan. Cik Yus ni bukan siapa-siapa, tak terkenal dan sebagainya. So jadi dia anggap remeh. Pada dia remeh. Tak ada siapa-siapa. Sehingga boleh merendah-rendahkan ustaz Cik Yus yang mengajar di sekolah agama Cik Yus yang berkelulusan Al-Azhar daripada Universiti Al-Azhar dan sebagainya. So tak bagus ustaz perkara ni. Namun video dia yang seterusnya, Cik Yus dah tak nampak dah benda ni. Senyuman ego pada muka dia tu Cik Yus tak nampak. Bagus ustaz bagus perkara tu. Sebab apa? Pepatah dah mengatakan resam padi selagi berisi, selagi itu dia akan lebih menunduk. Dia tak bongkak tak angkuh. Mungkin ustaz terlepas pandang di mana kita ni, orang seperti ustaz ni jangan riak dan takabur. Allah berfirman di dalam surah 31 ayat yang ke-18 yang berbunyi, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi membanggakan diri. Okey ustaz Mungkin saya ni orang murtad okey. Jadi mungkin
teguran saya ni sebelum ni kalau secara direct ustaz tak boleh terima, okey Cik Yus cuba bacakan dalil agar ustaz boleh nampaklah sesuatu di sini. Okey. Namun walau bagaimanapun saya masih nak sentuh beberapa isu. Saya bagi assignment pada ustaz dan yang lain-lain lah, sebab ustaz masih belum jelaskan dalil surah yang keberapa, ayat yang keberapa di mana berkenaan dengan solat solat yang Cik Yus pernah tanyakan di dalam video yang sebelum ni. Kenapakah, bagaimanakah dan berapakah apabila Cik Yus tanyakan kenapakah solat itu dilakukan pada masa tu, contohnya isyak sebelah malam, kenapakah dilakukan pada masa tu? Okey. Jadi bagaimanakah maksud Cik Yus apabila solat itu dikatakan akhimi solah, tak, akhimi solah, itu saja. Jadi bagaimana ustaz boleh tahu berdiri di antara iktidal, rokok, sujud, duduk antara dua sujud, dan ustaz pula ada berapakah, maksud dia ustaz melakukan sesuatu semayang tu 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, kan? Jadi jawapan dia mengikut ajaran Muhammad mengajarkan melakukan perbuatan sembahyang tu. Jadi umat Islam pun mengikut apa yang Muhammad lakukan. Yes. Itu jawapan dia. Saya tahu tak? Saya tahu je itu jawapan dia. Namun semua faham Al-Quran adalah akhlak Muhammad. So maksud dia apa yang Muhammad lakukan itu adalah datang daripada Al-Quran. Jadi jika Muhammad melakukan sesuatu solat tu 4 rakaat, di manakah surah dan ayatnya? Jika Muhammad melakukan i'tidal, rokok, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat, di manakah ayatnya? Sebab Muhammad melakukan itu daripada Al-Quran. Perbuatan Muhammad, akhlak Muhammad ada daripada Al-Quran. Jadi bila dia melakukan perkara itu, pastinya di dalam Al-Quran. Jadi itulah kenapakah, bagaimanakah dan berapakah. Assignment untuk Ustaz. Dan seterusnya, Ustaz biasa berkata kepada Cik Yus bahawa Cik Yus ni zalim. Namun saya nampak Ustaz lebih zalim daripada saya, sebab Ustaz buat macam saya dahulu, Cik Yus sebelum ni ada juga bagi hadis. Tapi Ustaz bila buat pertuduhan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah Islam, pertuduhan ni amat keras Ustaz. Amat keras. Di manakah bukti Ustaz bahawa Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad ni bersyahadah 2 kalimah syahadah, dan seterusnya mereka mengajarkan rukun iman dan rukun Islam, sebab itu adalah ajaran Islam. Di manakah bukti Ustaz? Jadi assignment untuk Ustaz. Sebelum Ustaz nak buat apa-apa pun, cari jawapan dulu. Okey, Cik Yus masuk satu perkara lain. Itu yang bab Ustaz tadi dah habis lah. Untuk dia tu pandai-pandailah dia fikir macam mana. Kepada mereka yang ingin mencari Tuhan, mengenal Tuhan, perkara ni amat penting. Bukan simple dan sebagainya. Cik Yus sendiri pun lebih kurang 20 tahun jugalah, lebih dan kurang, untuk dapat jawapan kebenaran ni. So daripada situ Cik Yus buat keputusan untuk menjadi Kristian. Dan kepada mereka yang mencari Tuhan ni, bersabar perlahan-lahan untuk mengenal Tuhan. Tuhan tak marah mencari dia, mengenal dia, nak berjumpa dengan dia ke apa semua. Tuhan lagi suka kalau umat manusia ni dekat dengan dia. Itu Tuhan. Dia takkan menjauhkan manusia daripada dia. Dia kalau boleh dia nak bawa semua manusia hidup dengan dia di kerajaan Tuhan. So, jadi perlahan-perlahan Cik Yus ni hanya perantara, dan Cik Yus share apa saja yang Cik Yus ada. Okey, kembali kepada tujuan asal rakaman ni, Cik Yus akan bagi 4 poin. Okey, poin yang pertama ni, kenapakah Cik Yus persoalkan tentang sembahyang sebelum ni di dalam video Cik Yus sebelum ni? Sebabnya ianya adalah perkara kedua terpenting di dalam rukun Islam. Namun tiada langsung dalil di dalam Al-Quran berkenaan dengan solat ni in detail. Takat akhimu solah tu belum lengkap. Kita semayang ni pun bukan perkara mudah-mudah, bukan perkara yang simple. Nak melakukan solat ni pun dia macam-macam, ada tata cara dan sebagainya. Masa dia dan sebagainya. So jadi dia adalah complicated semayang ni. Complicated. Itu Cik Yus boleh cakap. Pada ada setengah umat Islam akan cakap, semayang itu mudah. Kalau mudah, kenapa ramai yang tinggal semayang? Tak mudah sebenarnya. Namun apa yang Cik Yus nak tekankan, tiada
dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan dengan lengkap, in detail tentang sembahyang 5 waktu ni. Walaupun perkara tu adalah penting. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah berkenaan Allah amat terkesima, amat sensitif, dia react dengan penyembah-penyembah berhala. Okey, ada pepatah dah mengatakan, kalau tak ada angin, masakan pokok bergoyang. Faham Bila tak ada angin, masakan pokok akan bergoyang. Dan pepatah lain mengatakan juga, siapa makan cili, dia rasa pedas. Okey, untuk tu, Cik Yus bawakan satu surah yang ketujuh, ayat 193-194 yang berbunyi, dan jika kamu, hai orang-orang musyrik, menyerunya berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama sahaja hasilnya buat kamu menyeru mereka ataupun kamu berdiam diri. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Okey, kenapa Cik Yus ambil perkara ni? Ini kerana Allah bukanlah Tuhan. Ini Cik Yus boleh tekankan. Okey. Peristiwa yang berlaku masa Cik Yus ini bukan peristiwa lah, pengalaman Cik Yus di mana masa mula-mula Cik Yus dapat menjadi Kristian, ada seorang Muslim ni, dia cukup yakin mengatakan bahawa Allah adalah Tuhan. Cik Yus kata bukan, Allah bukanlah Tuhan. Namun dia amat yakin, bila dia marah dengan Cik Yus ni, dia mendoakan kepada Cik Yus, yang mana dia kata dalam tempoh seminggu kedua kaki Cik Yus akan putus dalam aksiden. Dalam tempoh seminggu. Namun Cik Yus kata apa? Seminggu tu terlalu singkat. Aku up kepada sebulan. Bukan kata Cik Yus nak bangga Bukan Cik Yus nak bangga ke apa ke. Tapi Cik Yus yakin Allah bukanlah Tuhan dan tak dapat memperkenankan perkara-perkara begini. Sebab tu Cik Yus yakin. Namun apa yang Cik Yus cakap itu adalah benar, kerana bukan setakat seminggu, sebulan, dah bertahun-tahun Cik Yus masih sihat walafiat. Kaki Cik Yus masih elok. Okay, untuk makluman semua, apa yang Cik Yus cuba sharing di sini ialah Allah bukanlah Tuhan. Muslim berkenaan apabila pada dia adalah mendoakan. Mendoakan. Namun apa yang Cik Yus boleh tekankan, itu bukanlah doa tapi adalah sumpahan. Tuhan takkan buat perkara menyumpah orang ni. Okay? Apabila seorang manusia menyumpah manusia lain, dia memperkenankan benda tu. Tuhan takkan buat perkara tu. Tuhan akan menyelamatkan manusia, memberi rezeki kepada manusia, memberi hidayah kepada manusia. Itu adalah Tuhan. Tuhan takkan mendatangkan malapetaka, bala kepada orang, terutama permintaan daripada seorang manusia ke manusia yang lain. Tuhan takkan buat benda tu. Itu adalah sumpahan, bukan doa. Bila sumpah ni yang mendatangkan malah bencana ni, malapetaka ni, siapa dia? Adalah syaitan. Okay, untuk Cik Yus cakap direct lah, syaitan yang akan buat perkara-perkara macam ni. Dia akan suka manusia ditimpa malapetaka. So sebab tu Cik Yus boleh confident perkara ni. Dan terbukti sama dengan ayat ini, yang mana tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka ataupun kamu berdiam diri. Okay? Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru itu adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu. Okay? Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Sekarang ni, Muslim tadi, dia menyeru, minta buat benda tu. Jika dia orang yang benar, Tuhan, Allah itu adalah Tuhan yang benar, maka perkara tu dah berlaku pada Cik Yus. Tapi perkara tu tak terjadi langsung pada Cik Yus. Ini bermaksud apa? Sama seperti ayat ni. Allah react. Allah react kepada penyembah-penyembah berhala. Kenapa Allah mesti nak react benda-benda macam ni? Masakan pokok bergoyang jika tidak ada angin yang mengguncang. Okey, poin yang ketiga ialah berkenaan dengan iman. Semua faham iman ni berkenaan iaitu niat, percakapan dan perbuatan. Okey, Cik Yus cuba kaitkan dengan solat tadi. Iktikad atau niat dengan hati bahawa Allah adalah Tuhan. Okey, ini apa yang Muslim lakukan. Iktikad atau niat dengan hati bahawa Allah adalah Tuhan. Di dalam rukun iman yang pertama, percaya kepada Tuhan. Okey, mengucap dengan lidah iaitu menyembah Allah di dalam solat, iaitu sembahyang. Dan yang ketiga,
perbuatan dengan anggota dengan sujud kepada Kaabah. Okey, itu perbuatan Muslim sujud kepada Kaabah. Niat dengan hati bahawa Allah adalah Tuhan, mengucap dengan mulut, maksud berkata-kata dengan mulut bahawa menyembah Allah, tetapi perbuatan Muslim tadi dalam sembahyang tadi sujud kepada Kaabah. Ini bermaksud apa? Adalah penyembahan berhala. So bila penyembahan berhala, siapakah Allah ini? Sebab tu kita boleh kaitkan, boleh tengok sendiri bagaimana benda tu terjelas sejelas-jelasnya, namun dipertikaikan oleh Muslim. Dan poin yang keempat ni adalah poin yang agak ekstrim juga, yang mana Tuhan memang menciptakan satu makhluk ni yang tak ikut cakap dia, yang bangkang, okey, makhluk yang terkutuk lah, senang je kita cakap. Namun makhluk ni yang terkutuk ni, okey, dia mempunyai beberapa sifat seperti dia suka menyesatkan manusia, okey, suka manusia berbunuhan, dia pandai menipu dan dia merupakan raja kejahatan. Okey, untuk itu Cik Yus bacakan beberapa dalil Al-Quran yang mana sifat-sifat ni ada dalam Al-Quran, sifat-sifat ni. Okey, yang pertama, Allah menyesatkan manusia. Okey. Di dalam surah Ibrahim ayat yang keempat berbunyi, maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jelas kat situ Allah menyesatkan. Untuk apa dia mencipta manusia jika bila dia cipta dia nak menyesatkan orang tu? No point. Lebih baik tak payah cipta kan? Sebab pilihan manusia itu sendiri yang tidak mahu beriman kepada Tuhan yang sebenar. Itu adalah perbuatan manusia, bukan perbuatan siapa-siapa. Manusia itu yang silap. Namun, dalam ayat ni, Allah kata apa? Dia menyesatkan pula manusia tu. Okey, dia yang memilih. Dia memilih untuk menyesatkan siapa yang dia nak dan siapa yang dia tak nak. Jadi untuk itu, kenapa dia mencipta manusia? Lebih baik dia tak payah cipta manusia kan? Okey, di dalam surah Ghafir ayat ke-33 yang berbunyi, dan siapa yang disesatkan Allah, nescaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk. Ini ayat yang kedua. Okay. Allah menyesatkan lagi manusia. Dan di dalam Al-Kahfi ayat ke-17 berbunyi, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Nampak tak? Bagaimana Allah menyesatkan manusia. Dan dia kata, tak ada siapa yang beri petunjuk. Okay. Jadi di sini menunjukkan apa? Allah menyesatkan orang. Apakah ini kerja Tuhan? Apakah ini kerja Tuhan? Seterusnya berkenaan dengan Allah suruh membunuh. Okey. Cukup banyak ayat. Cik Yus akan baca hanya 2 dan nama surah dan ayat yang seterusnya. Di dalam Taubah ayat 29 berbunyi, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu agama Allah, iaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Allah mengarahkan umat Islam untuk perangi. Di dalam ayat surah ke-66 ayat ke-9 berbunyi, hai Nabi. Okey, jadi sunnah lah kepada Muslim untuk mengikut Nabi, sunnah. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jelas kat sini, Allah suruh perangi. Bila kata perang, maksud dia bunuh orang tu. Bunuh orang kafir, bunuh orang munafik. Kenapa mesti satu Tuhan? Jika dia adalah Tuhan yang menciptakan manusia, dia minta manusia untuk membunuh manusia. Apakah ini kerja Tuhan? Apakah ini kerja Tuhan? Itu persoalan dia. Apakah kerja Tuhan untuk manusia membunuh, mengarahkan manusia melakukan perkara yang tidak baik? Okey, di dalam ayat surah-surah yang lain berkenaan dengan pembunuhan ni, yang mana Allah meminta untuk perangi dan bunuh ni, terdapat di dalam surah ke-8 ayat ke-12, surah ke-9 ayat ke-5, surah ke-4 ayat 91, surah yang ke-4 ayat 89, surah ke-9 ayat 1, 2, 3, surah 9 ayat 14 dan surah ke-8 ayat 39. Ini semua ayat-ayat yang berkenaan perang dan bunuh. Seterusnya, poin ketiga tadi adalah
menipu. Allah amat bijak menipu. Di dalam Al-Imran ayat 54 berbunyi, dan orang-orang itu pun merancang tipu daya dan Allah pula membalas tipu daya mereka, dan ingatlah Allah sebijak-bijak yang membalas tipu daya. Jelas kat situ ayat menerangkan bahawa bila ada seseorang yang merancang tipu daya, Allah lagi pandai merancang, lagi pandai membalas tipu daya tadi itu. Maksud dia Allah adalah sebijak-bijak penipu. Di dalam surah Al-Anfal ayat ke-30 berbunyi, dan ingatlah wahai Muhammad ketika orang-orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. So maksud dia mereka ni merancang, menipu dan sebagainya, tapi Allah amat lagi pandai menipu, menggagalkan penipuan tu. Maksud dia adalah seorang yang lagi pandai menipu. So di sini sifat menipu tadi ni sifat siapa yang Cik Yus cuba tekankan di sini. Okey, faham kan? Dan poin yang keempat adalah raja segala kejahatan. Okey, di dalam surah Al-Naml ayat 50 berbunyi, dan dengan demikian mereka telah merancangkan rancangan jahat dan kami pula rancangkan balasannya dengan seburuk-buruk balasan sedang mereka tidak menyedarinya. Ayat ni jelas kat situ bahawa orang ni mereka ini merancang rancangan jahat, merancang rancangan jahat, tapi Allah lagi kuat, lagi hebat rancangan balasannya untuk membalas rancangan jahat tu tadi. So, jadi sejahat-jahat manusia, jahat lagi Allah merancang untuk membalas kejahatan orang tu. So, jadi adakah ini sifat Tuhan yang sebenar, membalas kejahatan? Apabila sesuatu manusia membuat kejahatan, apakah Tuhan yang benar membalas kejahatan mereka dengan lebih kejam, lebih jahat? Apakah itu perbuatan Tuhan? Cuba kita fikirkan. Apabila menyesatkan manusia, apakah Tuhan akan menyesatkan manusia? Untuk apa dia mencipta manusia jika dia nak menyesatkan manusia? No point kan? Okay? Berbunuhan, dia dah mencipta manusia, dia nak manusia tu ikut kepada dia, ajaran dia. Kenapa dia minta untuk manusia berbunuhan sesama manusia? Okay? Yang ketiga tadi, menipu. Apakah sifat Tuhan menipu orang, menipu manusia? That's not it. Bukan dia. Bukanlah sifat Tuhan. Dan yang keempat adalah kejahatan tadi tu. Sifat Tuhan bukanlah raja kejahatan. Namun kita dapat lihat di sini, di dalam dalil-dalil Al-Quran terdapat sifat-sifat makhluk terkutuk ni. Jadi untuk itu Cik Yus cuba rangkulkan semua 4 poin tadi ni. 4 poin di dalam poin yang keempat. Maksudnya yang pertama tadi berkenaan dengan solat tiada tertulis dalam Al-Quran. Kenapa tiada tertulis dalam Al-Quran? Sebab atas apa yang Cik Yus dah explain tadi ni, Quran ni bukanlah kitab yang datang daripada Tuhan yang sebenar. Jadi kat sini Cik Yus boleh katakan ianya datang daripada Muhammad. Sebab tu dikatakan ayat Al-Quran ni turun berperingkat-peringkat. Kenapa berperingkat-peringkat? Kerana pada masa-masa tertentu ni akan ada ayat-ayat Al-Quran yang melebihi Muhammad. Nampak? So takkanlah Tuhan yang sebenar, dia akan melebihkan seseorang dalam perbuatan dia perbuatan seseorang tu yang tak sepatutnya, kan? Jadi sebab tu Cik Yus boleh katakan Quran ni adalah bukan datang daripada Tuhan yang sebenar, ianya datang daripada Muhammad. Nak menipu ni tak perlu pandai, tak perlu pergi sekolah, nak kena pandai menulis, nak kena pandai membaca. Asal boleh bercakap, orang tu dia dah boleh menipu dan sebagainya. Yang nak mencatat ni orang lain. Siapa yang mendengar tu dia akan mencatat. Jika benar Muhammad ni adalah seorang nabi, jika benar dia seorang nabi yang diutuskan oleh Tuhan yang sebenar, maka Muhammad pasti mempunyai mukjizat. Dia dapat melakukan kekuasaan luar biasa terhadap sesuatu perkara. Namun ramai yang mengatakan Muhammad ni mempunyai beratus-ratus mukjizat. That's fine, Cik Yus faham benda tu. Boleh tunjuk tak di dalam Al-Quran dalil di manakah mukjizat Muhammad? Ada tak?
Kalau ada lah. Itu cabaran. Namun, Quran bukanlah datang daripada Tuhan. Okey, sebab tu tiada sembahyang tertulis di dalam Quran. Allah ni pula dia react kepada penyembah-penyembah berhala. Terlalu sensitif kepada penyembah berhala. Kenapa? Apakah Tuhan terlalu sensitif kepada perbuatan manusia? Tidak mungkin. Okey, daripada segi iman tadi, maksud iman tadi tu iktikad dengan hati, bercakap dengan mulut, tetapi perbuatannya adalah ritual penyembahan berhala. Dan yang keempat tadi ni, melalui dalil-dalil Al-Quran jelas menunjukkan siapakah Allah. Untuk tu, Cik Yu sharing benda ni agar mereka di sana, siapa yang mendengar ni dapatlah sesuatu. Okay, kita share benda yang baik, benda yang benar kita share, benda yang salah pun kita cuba rungkaikan supaya semua orang faham. Dalam video rakaman yang akan datang, mungkin Cik Yus boleh share berkenaan siapakah Allah, siapakah Muhammad. Okey, kita boleh share pelan-pelan satu persatu. Ilmu ni banyak, kita akan share sikit-sikit satu demi satu supaya boleh catch up one by one. Untuk tu, Cik Yus stop di sini. Cik Yus nak ucapkan kepada mereka dengan keadaan situasi yang tak cantik ni, stay safe kat rumah, okay, jaga diri baik-baik, jaga family. Kepada mereka yang mencari Tuhan, I wish you very very good luck for your searching, okay? And hopefully, I really hope that God Jesus will open doors for you all. Alright? Cik Yus memang minta harap sangat. Cik Yus berdoa kepada Jesus bahawa dibukakan pintu hati kamu, okay? Diberikan jalan kepada kamu, ditunjukkan cahaya kepada kamu untuk kamu mengenali Tuhan. Bahawa Jesus adalah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Dan Cik Yus tutup dengan God bless you all in Jesus name. Amen. Berdasarkan celoteh panjang lebar daripada Cik Yus Murtad sebentar tadi, saya dapat simpulkan 4 persoalan baru Cik Yus. Yang pertama, Cik Yus Murtad masih mempersoalkan kenapa solat tidak ada dalil dalam Al-Quran. Yang kedua, Cik Yus mengatakan bahawa mengapa Allah itu sensitif terhadap penyembah berhala. Ini menunjukkan bahawa Allah itu bukan Tuhan. Yang ketiga, iman merupakan i'tiqad dalam hati bahawa Allah adalah Tuhan. Tetapi kenapa Muslim, kenapa orang Islam sujud kepada Kaabah? Dan yang keempat ini dia meliputi beberapa persoalan kecil lagi. Cik Yus Murtad mengatakan bahawa Tuhan, tetapi dia merujuk Tuhan di sini bukan kepada Allah. Tuhan di sini dia merujuk kepada Jesus. Yang manusia tu, yang Nabi itu, yang dia anggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan di sini. Jadi Nabi Isa telah menciptakan satu makhluk yang bernama Allah, katanya. Dan sifat Allah itu ada beberapa, ada 4 yang saya boleh simpulkan di sini. Yang pertama, menyesatkan manusia. Yang kedua, suka manusia berbunuhan. Yang ketiga, menipu. Dan keempat, raja segala kejahatan. Jadi dalam video terkini Cik Yus yang berdurasi 25.50 minit ini telah menyimpulkan 4 persoalan utama tadi. Dan insya-Allah selepas ini kita akan dengar pula apakah jawapan daripada beberapa orang ustaz ke atas persoalan Cik Yus ini. Sehingga bertemu lagi dalam video akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Like, comment, and subscribe.